Nabi betulkan balik alignment. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yatazawwajuha. Semua niat, kata Nabi, semua amalan bergantung pada niat. Siapa hijrah kerana perempuan dia nak kahwin, dia akan dapat kahwin perempuan. Siapa hijrah kerana nak untung bisnes, dia dapat untung bisnes. Tapi kalau dia nak hijrah tu bukan kerana Allah dan Rasul, dia rugi. Sebab siapa hijrah kerana Allah dan Rasul, dia dapat Allah dan Rasul. Hadis riwayat Imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tazakkura wa tazkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalah alal khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi lillahi ta'ala. Allahumma raddina biqada'ika wa sabirna ala bala'ika wa auzi'na syukra ni'ma'ika. Ya Allah, jadikan kami redha dalam menerima takdirmu, jadikan kami sabar dalam menerima segala ketentuanmu, dan didiklah kami supaya sentiasa syukur atas segala nikmat-nikmatmu. Terima kasih yang berusaha saudara saya Al-Fadhil Ustaz Hamdan Muhammad selaku penasihat Abdul Rahman Talib anak beranak ataupun Artab. Seterusnya rakan-rakan pelayar yang mengikuti siaran kita ini di page Riyadul Jannah dan juga di karantina Tahfiz Malaysia. Tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, muslimin muslimat, hadirin hadirat, tuan-tuan puan-puan, mudah-mudahan dirahmati Allah sekalian. Dalam suasana kita mengenang peristiwa hijrah Nabi pada bulan Muharram ini, timbul satu pertanyaan mudah. Mengapakah para sahabat dan juga sudah tentunya Nabi SAW sanggup untuk melakukan kerja hijrah ini? Seperti kita tahu, hijrah ini bukanlah perjalanan umpama jalan-jalan cari makan. Hijrah ini bukan macam rombongan makcik Kia, suka-suka, happy-happy, tidak. Ada yang terpaksa meninggalkan perniagaan dan juga harta mereka di Mekah, dan itu bukan senang. Meninggalkan perniagaan dan kita boleh teruskan lagi perniagaan yang sama di Madinah, itu okey. Ini tinggal terus. Kita penjawat awam nak suruh posting hantar kulu sikit pun dah memikir nak boleh pergi ataupun tidak. Nak tinggalkan Putrajaya, Presiden 8, nak tinggalkan kereta, nak hantar duduk kampungan orang asli bertugas. Belum tentu. Bayangkanlah nak meninggalkan itu bukan senang. Kalau orang kampung pula nak meninggalkan hasil-hasil kampung dia, bagaimana perasaan? Kita baru pergi Mekah 11 hari, tinggal lembu, tak khusyuk dah tawaf. Mikir lembu makan apa, siapa beri makan lembu. Tak payah bela lembu lah, orang bela kucing saja. Pergi ke Mekah, mikir siang malam, kucing dia siapa jaga, hidup ke tak kucing dia, oyen lah, macam-macam nama dia taruh. Bukan senang meninggalkan benda yang kita sayang. Dan kita melihat ada di kalangan sahabiah, wanita-wanita muslimat di zaman Nabi sanggup berhijrah walaupun mereka itu hijrah dengan anak kecil. Ada. Itu luar biasa sekali. Salah satu watak paling mustahak dalam peristiwa hijrah adalah Ummu Salamah radhiyallahu anha. Ini begitu masyhur sekali kisah beliau. Beliau ni antara orang yang awal hijrah dengan suaminya Abdullah pergi ke Habsyah. Di Habsyah dia dapat seorang anak nama Salamah. Kenal namanya Ummu Salamah. Ketika dapat perintah hijrah ke Madinah, dia dan suaminya dan juga anaknya 3 beranak bergeraklah ke Madinah. Dalam perjalanan, mereka ditahan oleh puak-puak Bani Mughirah. Jadi Bani Abdul Asad telah mengambil anak kepada Ummu Salamah, itu anak dia Salamah itu diambil. Mereka bawa lari ke mukim Bani Abdul Asad. Adapun Ummu Salamah pula ditahan oleh keluarganya di perkampungan Bani Al-Mughirah. PKPD lah.
Bayangkanlah, dia kena PKPD, anaknya PKPD tempat lain, dan suaminya dapat meloloskan diri, hijrah seorang-seorang pergi ke Madinah. Akhirnya dia ni Ummu Salamah tinggallah dia di perkampungan Bani Al-Mughirah, duduk tengah padang pasir hampir setahun, menangis mengenangkan anak di PKPD kan. Suami tak tahu khabar berita entah sampai ke tidak ke Madinah. Menangis dia. Berdoa, akhirnya orang kampung ramaknya belas hati. Izinkanlah dia berjumpa dengan anaknya. Akhirnya dia jumpa anak terus, dia berdua saja pergi hijrah ke Madinah. Dua beranak saja. Tak ada orang teman, naik unta. Bayangkan perjalanan Mekah Madinah, Masya Allah. Siangnya panas sampai membakar kulit. Malamnya sejuk sampai ke tulang somsom. Ini Madinah, Mekah ni padang pasir. Kita daripada Madinah pergi ke Mekah, itu ikut highway. Jarak 498 km selesa, insya-Allah. Kalau sekarang 5-6 jam boleh sampai. Bayang kalau Nabi saja umrah 25 hari. Perjalanan. Dalam perjalanan tu, Ummu Salamah berjumpa dengan Uthman bin Talhah. Yang masa tu belum Islam. Uthman bin Talhah ni kita kena ingat, watak dia mustahak kerana dialah keturunan Bani Syaibah yang pegang kunci Kaabah. Dek kerana dialah turun firman Allah surah An-Nisa ayat 58. Menegur Nabi kerana rampai kunci semasa Fatuh Mekah. Nabi masa Fatuh Mekah, ialah macam kita dah dapat kuasa ataupun kita dah pegang tampuk kekuasaan masa tu. Jadi beberapa tempat penting ni kita peganglah kuncinya. Macam kalau pilihan raya begitu juga, menang pilihan raya, esok kereta menteri, orderlah orang ambil kuncinya. Begitulah contohnya lah. Jadi Nabi pun, sahabat ambil kunci Kaabah. Sebab ialah orang Islam dah datang semula setelah bertahun-tahun tinggal ke Mekah. Datang firman Allah, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Allah perintahkan kamu tunaikan amanah kepada orang yang sepatutnya. Ayat itu turun menegur Nabi, pulangkan balik kunci Kaabah. Lepas itu sampai sekarang keturunan Bani Syaibah ni dia pegang kunci Kaabah. Raja Saudi pun tak layak pegang. Sebab Nabi pun pulang, ini pula orang biasa. Jadi sampai sekarang. Jadi dia punya moyang tu namanya dulu Uthman bin Talhah. Jadi bila dia berselisih dengan Ummu Salamah, Ummu Salamah dia pun tanya kepada Ummu Salamah. Dia daripada Madinah nak ke Mekah. Ummu Salamah dua beranak nak ke Mekah, ke Madinah. Jumpa tengah jalan. Uthman tanya, nak pergi ke mana ni? Dia jawab oleh Hindun, aku nak jahit suami aku di Madinah. Suami aku ada di Madinah dah katanya. Kata Uthman, ada di Madinah. Kamu pergi seorang ni. Kamu berdua je. Kata Hindun, tak, bertiga. Satu lagi Allah. Bayangkanlah ini. Semangat seorang wanita tengah padang pasir. Ini bukan perjalanan highway. Padang pasir. Uthman begitu kagum. Akhirnya kata dia, tak apalah. Saya ni dah halfway, dah nak sampai Mekah. Tapi saya tak sepatut biarkan orang wanita jalan pergi. Tak apa, saya temanlah puan dan anak balik semula ke Madinah. Dia teman perjalanan. Mereka bertiga musafir. Uthman bin Talhah jaga perjalanan Ummu Salamah. 10 hari 10 malam perjalanan. Akhirnya sampai di Quba, di sebuah desa di Quba, dan di sana di permukiman Bani Umar bin Auf bertemulah balik Hindun ataupun Ummu Salamah dengan suaminya Abdullah. 3 beranak dia dapatlah kumpul balik. Dan di Madinah tu lahir lagi lah anak-anak lain, Omar, Durrah, Zainab apa semua. Dan Ummu Salamah ni panjang cerita dia, lain kali boleh buat tajuk Ummu Salamah. Sebab dia selepas suami dia meninggal dunia, dia kahwin dengan Nabi. Dan dia adalah isteri Nabi yang ke-6 kalau ikut susunannya. Apa sebab dia boleh kahwin dengan Nabi? Ya, ni lain tahun lah kita bincang apa keistimewaan Ummu Salamah. Usia 65 tahun tapi menjadi rebutan ataupun ramai orang meminang dia, termasuk Abu Bakar dan Omar meminang Ummu Salamah. Apa sebab? Ini panjang ceritanya. Tapi itulah contoh bagaimana kaum wanita pun sanggup bersusah payah untuk berhijrah. Begitu juga kisah yang terkenal bagaimana ada ibu-ibu yang syarat mengandung pun sanggup untuk berhijrah. Luar biasa sekali. Ada satu riwayat disebutkan Asma annaha hamalat bi Abdullah bin Zubair. Asma masa itu sedang mengandung Abdullah bin Zubair. Qalat fa kharajtu wa ana mutimmun fa ataitul Madinah fa nazaltu bi Quba fa waladtuhu bi Quba'in thumma ataitu bihin Nabi. Asma cerita, aku tak dan sampai ke Madinah. Sampai di Quba saja aku dah melahirkan anak di Quba. Lalu aku dapat anak di Quba, dapat baby,
aku pun tunjukkan baby aku ni depan Nabi. Dan Nabi begitu gembira kerana inilah Abdullah bin Zubair, anak Islam pertama yang dilahirkan di Madinah ketika itu. Bayangkanlah syarat mengandung tu. Perjalanan hampir 2 minggu sampai terus saja bersalin. Saya bawakan kisah-kisah ini sebagai nak membuka satu persoalan. Why? Apa sebab sahabat-sahabat ini mereka sanggup berhijrah? Why? What is the because? The because is, ada beberapa because-nya lah. Pertama sekali, hijrah ni perintah Allah. Maka iktibar untuk kita adalah, kalau perintah Allah, jangan banyak takwil-takwil. Jangan banyak tanya. Jangan banyak tanya. Kalau disuruh hijrah, hijrah saja. Jangan tanya-tanya. Kalau kita diperintahkan sesuatu, buat saja. Jangan banyak tanya. Sebab itu hukum banyak bertanya tak dibenarkan dalam Islam. Ada ayat Quran khusus, jangan banyak bertanya. Sebab itu netizen pun jangan banyak bertanya. Tanya untuk beramal, bagus. Tapi tanya kau malas beramal, lupakanlah. Tanya menyebabkan lagi malas beramal, lagilah tak payah tanya. Tanya ni untuk merangsang beramal. Bukan tanya jadi, malaslah buat dah. Ustaz kata tak payah, lain kali jangan tanya. Sebab itu perintah Allah ni, never say no. Itu yang pertama, sahabat sanggup berhijrah kerana perintah Allah. Bu'itha, kata Ibn Abbas, bu'itha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li 40 sanatan famakutha bi Makkah 13 sanatan yuha ilaih. Kata Ibn Abbas, Nabi diutus sebagai Rasul ketika umurnya 40 tahun. Dan baginda tinggal di Mekah selama 13 tahun dan Nabi yuha ilaih. Dia telah menerima wahyu. Summa umira bil hijrah. Kemudian dia diperintahkan. Umira. Itu kita garis bawahkan. Umira bil hijrata. Fahajara 10 sini. Diperintahkan hijrah dan Nabi hijrah iaitu menetap di Madinah selama 10 tahun. Wa mata wa huwa ibnu 63. Dan Nabi mangkat atau wafat ketika usianya 63 tahun. Ini hadis riwayat Imam Bukhari. Sebab itu kalau kita merujuk kepada perjalanan sejarah, seluruh Nabi-Nabi memang Allah suruh mereka ni hijrah. Bukan Nabi kita saja. Hijrah ni adalah sunnah Nabi-Nabi daripada dulu lagi. Sebab itu kalau dalam Quran kita lihat penghijrahan Nabi-Nabi ini direkodkan secara terperinci dalam Quran. Sebagai contoh dalam surah Al-Baqarah ayat 38, menceritakan penghijrahan Nabi Adam dan juga isterinya Hawa setelah mereka berdua ni adalah sedikit melanggar SOP yang telah ditetapkan di dalam surga, iaitu mereka tak boleh makan benda tertentu, tapi ada kekhilafan lalu menyebabkan mereka telah dihijrahkan ke bumi. Itu Allah sebut dalam Quran. Qulna bitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Dan kami berfirman, turunlah kamu semua daripada surga itu. Kemudian jika datang kepada kamu petunjuk dari aku, maka siapa yang mengikut petunjukku nescaya tidak ada kebimbangan terhadap mereka dan mereka takkan berduka cita. Surah Al-Baqarah ayat 38. Begitu juga dalam Quran surah Hud ayat 40. Allah Ta'ala menceritakan penghijrahan Nabi Nuh alaihissalam bersama-sama dengan para pengikutnya yang tidak ramai menggunakan sebuah bahtera yang dibina di atas bukit, dan bahtera itu bergerak mengikut haluan yang telah ditentukan oleh Allah. Hatta idza ja'a amruna wa farata nur. Dan Nuh dia terus bekerja hingga datang hukum kepada kami membinasakan mereka, dan air itu keluar daripada bumi menandakan dia nak banjir besar. Itu ayatnya panjang sekali lah. Itu dalam surah Hud ayat 40. Yang ketiga, Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Anbiya ayat 71, iaitu penghijrahan Nabi Ibrahim dan juga sepupunya Nabi Lut daripada Iraq pergi ke Syam. Wa najjaynahu wa lutan ilal ardil lati barakna fiha lil alamin. Kami selamatkan Ibrahim dan juga Lut ke negeri yang telah kami limpahkan barakah padanya untuk umat manusia. Surah Al-Anbiya ayat 71. Begitu juga Allah Ta'ala sebut dalam surah Ibrahim ayat yang ke-37,
penghijrahan Nabi Ibrahim bersama anaknya dan isterinya yang tercinta ke semenanjung tanah Arab. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Ini cerita Nabi Ibrahim, dia berdoa, wahai Tuhan kami, aku telah menempatkan sebahagian daripada zuriat keturunanku di sebuah lembah yang tidak ada tanaman padanya, di tepi rumahmu yang diharamkan dicerobohi, sampai akhirlah doanya itu. Itu juga Allah Ta'ala sebut dalam Quran tentang penghijrahan lagi dalam surah Al-Anbiya ayat 87, iaitu penghijrahan Nabi Yunus yang menggunakan bahtera daripada tempat dia ditugaskan, iaitu di Ninawai. Ninawai ni Nineveh yang sekarang ni terletak di Mosul, Iraq. Yang mana Allah Ta'ala sebutkan dalam Quran, wazannun izzahaba mughadiba, dan sebutkanlah peristiwa Zannun ketika dia meninggalkan kaumnya dalam keadaan mughadiba, dia marah kepada kaum dia. Fazanna an lan naqdira alaih, dia pergi dalam keadaan marah menyebabkan dia menyangka bahawa kami tidak akan memberikan kesusahan kepadanya nanti. Dia cerita Nabi Yunus ni menarik. Cerita Nabi Yunus ni cerita bukanlah bawang ke Nabi Yunus dah. Sebab dalam Quran disebutkan dia asalnya dia mengajuk. Dia mengajuk dengan penduduk di Mosul, Iraq. Dia mengajar di Nineveh. Jadi dia ada sedikit kecil hati sebab 30 tahun dia berdakwah di situ, pengikut dia ada 2 saja. Siapa pengikut dia? Rubil dengan Tanuh. Bayangkanlah dia mengajar 30 tahun, murid ada 2 saja. Saya ceramah malam ni baru berapa minit? 15 minit. Murid ada 2 yang nampak depan skrin. Nasib baik bukan 30 tahun. 30 tahun berhentilah ceramah hartapnya. Bayangkan perasaan kita mengajar muka yang sama selama 30 tahun. Berapa ramai penceramah anak murid tak ramai. Tutup je lah kitab. Tak payah mengajar lah. Dia kata, jangan. Allah Ta'ala nak tunjukkan, mengajar ni jangan mengajuk. Tengok Nabi Yunus mengajuk, jatuh dalam laut, telan di ikan. Ikan paus, ikan zunun, ikan nun. Mana kalau penceramah mengajuk, pergi masjid surau orang tak ada, dia buat, tak payahlah belajar, tutup kitab balik. Esok jatuh sungai, telan di ikan patin. Jangan nak mengajuk-mengajuk sangat. Kerja mengajar ni jangan mengajuk. Berapa orang ada, lantak je lah. Tak ada, biarlah malaikat kiri kanan sajalah belajar dengan kita. Dia cerita Nabi Yunus ni panjang, ada 16 ayat Quran yang cerita tentang Nabi Yunus dalam surah Yunus ayat 98, surah Al-Anbiya ayat 87 sampai ayat 88, dan surah As-Saffat ayat 139 sampai 148. Ni saya bagi kerja rumah sajalah ya. Anggaplah PDPR pada malam ni. Takkan melenggang je datang mengaji. Ada homework sikit. Itu yang kelima. Yang keenam, Allah Ta'ala sebut dalam surah Yusuf ayat 20, penghijrahan Nabi Yusuf AS pergi ke Mesir. Nabi Yusuf ni Allah Ta'ala antara cerita yang agak detail dalam Quran. Wa washarau bisamanin bakhsin darahim ma'dudah. Allah Ta'ala sebut, dan setelah ada rundingan, maka kabilah itu telah menjual Yusuf dengan harga yang murah. Wa kanu fihi minaz zahidin. Dan mana mereka ini adalah orang-orang yang tidak tahu menghargai kepada harga Nabi Yusuf. Dia cerita Nabi Yusuf ni cerita menarik. Ada kata para ulama tafsir, bagi contoh kata Ibn Mas'ud, Ibn Abbas dan Qatadah, kafilah yang menculik Nabi Yusuf ini atau yang jumpa Nabi Yusuf dalam perigi ini, dia telah jual Nabi Yusuf di Mesir. Harga yang mereka jual 20 dirham. 20 dirham. Kalau kata Imam Mujahid dalam tafsir dia jual dengan harga 22 dirham. Kalau kata Ikramah dan Muhammad bin Ishaq, dia dijual dengan harga 40 dirham. Jadi Allah Ta'ala tegur, demo tak kena barang. Demo tak kena barang. Takkan 40 dirham. Maknanya itu saja nilai yang mereka nilai ketika itu. Ya wa kanu fihi minaz zahidin. Tak pandai mereka ini. Yang kena. Yang ketujuh, Allah Ta'ala sebut dalam 2 surah. Surah Yusuf ayat 92 dan surah Yusuf ayat 93. Kisah tentang bagaimana Nabi Ya'qub
dan juga anak-anaknya daripada bumi Syam, mereka telah berhijrah ke Mesir. Selepas mereka yakin bahawa anaknya yang dulu dikatakan dibunuh, dah hilang begitu itu Yusuf, rupanya masih hidup dan sekarang jadi somebody lah, jadi orang besar di Mesir ketika itu. Jadi perjalanannya itu adalah hijrah juga. Faqala la tasriba alaikumul yawma yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Izhabu biqamisi hadza fa'alqu ala wajhi abi ya'ti basira wa'tuni bi ahlikum ajma'in. Iaitu cerita bagaimana Yusuf dia kata kepada adik-beradik dia yang buat khianat dia masa dia umur 17 dulu campak dalam peri, dia kata la tasriba alaikumul yaum. Hari ini aku tidak ungkitlah apa yang telah engkau buat pada aku selama ni. Aku malas nak ungkit dah. Aku maafkan kamu lah. Bahasa mudah, saya maafkan kesalahan kamu semua sebab Allah lebih pemaaf daripada saya. Pergilah, bawa balik baju gamisku ini. Izhabu biqamisi hadza, ambil baju jubah saya ni, bawa balik semula ke ayahanda, iaitu ayahnya belum dia mengikut daripada belakang. Jadi ketika ayahandanya dapat gamis ini, kan diceritakan bahawa ayahandanya ketika itu Nabi Yaqub, dia kerana menangis anaknya hilang sampai mata dia jadi buta. Itu yang kita baca dalam tafsir. Jadi lepas dia ciumnya baju Nabi Yusuf ini, gamis ini, izhabu biqamisi hadza, dia cium terus, dia sapu elok penglihatan dia. Sampai kita menjadi ya ke cerita ni macam cerita Kasim Selamat boleh jadi sembuh dan bagus-bagus. Ini cerita benar. Lepas tu bila kita baca ayat 93 surah Yusuf ini, teringat saya ada satu penemuan oleh seorang saintis di Mesir, namanya Dr. Abdul Basit Sayyid Muhammad. Dia ni seorang pakar mata. Dia mengatakan bila dia kaji rahsia di sebalik suruhan Nabi Yusuf AS supaya jubahnya dibawa kepada ayahnya Nabi Yaqub yang masa tu mengalami kegagalan fungsi penglihatan, jadi dia telah melakukan kajian yang mendalam. Jadi kata Dr. Abdul Basit, dia mengatakan bahawa Al-Quran tidak menyebutkan bahawa Nabi Yaqub buta. Itu jelas. Tak ada ayat mengatakan Nabi Yaqub buta. Kerana hilang penglihatan atau cacat penglihatan adalah suatu kekurangan. Sedangkan para Nabi dia maksum. Dia tidak ada kekurangan. Jadi Nabi Yaqub, kata Dr. Abdul Basit, dia tidak cacat penglihatan buta. Tetapi dalam bahasa kedoktoran optik itu disebut sebagai katarak ataupun katarak. Jadi katarak ini dia sejenis kerosakan mata yang menyebabkan kanta mata jadi berselaput dan boleh jadi gabun. Lepas tu kalau Profesor Dr. Muhayya dia mengatakan katarak ni dia macam klemomo kepada mata kita. Itu kata dia lah. Klemomo untuk mata. Itu bidang dia, klemomo mata. Jadi salah satu cara rawatan rupanya kata Dr. Abdul Basit adalah dengan menggunakan peluh. Jadi dia telah buat kajian peluh manusia ini, dia adalah cecair-cecair yang boleh menyebabkan ada keberkatan pada peluh-peluh itu. Jadi dia telah buat ubat dia ciptakan ubat titis katarak yang dibuat daripada peluh dan hasil kajiannya itu telah mendapat pengiktirafan dan juga paten antarabangsa. Jadi kalau ada orang sakit-sakit mata apa semua banyak sangat tengok komputer ceramah online, tak payah buat spek lagi, ambil je lah baju lepas berkebun tu tonyok ke mata tu, tengok sikit apa jadi. Mudah-mudahan okey ya. Mudah-mudahan okey. Barakah mudah-mudahan. Itu yang ketujuh. Apa lagi cerita penghijrahan Nabi-Nabi? Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Qasas ayat 21. Penghijrahan Nabi Musa daripada Mesir pergi ke daerah Madian, di mana baginda ketika itu telah ada berlaku sedikit kesilapan kerana telah membunuh seorang lelaki yang berbangsa Kipti. Fakharaja minha khaifan yataraqabu qala rabbi najjini minal qaumiz zalimin. Maka Musa telah keluar dari negeri itu dalam keadaan cemas sambil mendengar berita tentang dirinya, dan dia berdoa dengan mengatakan, wahai Tuhanku, selamatkanlah aku daripada kaum yang zalim. Surah Al-Qasas ayat 21. Dia cerita Nabi Musa ini yang dihijrah ni, dia masuk ke kota tu kalau ikut kitab tafsir namanya kota Memphis. Jadi dia dapati di dalam kota itu ada dua orang lelaki sedang bergaduh. Jadi seorang tu Bani Israel dan seorang lagi keturunan Kipti, keturunan Firaun. Jadi
puak dia Bani Israel minta tolong. Bang, tolong saya bang, tolong saya bang. Jadi bila dia tengok saudara mara dia minta tolong, dia pun bantulah. Fawakazahu Musa faqadha alaihi qala hadha min amali syaitan innahu adu mudillum mubin. Dalam surah Al-Qasas disebutkan lebih terperinci, lalu Musa fawakazahu Musa, dia tumbuk satu penumbuk saja. Dia gusti boxing. Boom, TKO. Terus orang Kipti tadi jatuh, TKO, mati. Punyalah penumbuk dia kuat, dia hayun satu dash saja, tumbang satu orang. Jadi bila Mamat ni jatuh tak bangun-bangun, orang pun dah menakut-nakutkan dia. Tak tahu Musa, ini orang Firaun, habis langkah, dia dah jadi takut. Kata Musa, hadza min amali syaitan. Bukan saya ni, ini syaitan mengusik ni. Syaitan mengacau ni. Dia cerita sedap. Cerita Nabi Musa ni cerita sedap. Jadi Nabi Musa pun akhirnya berhijrah lah dia kerana dia dah jadi wanted ketika itu daripada Mesir. Pergilah dia ke Madian. Dan itu juga kita kira sebagai penghijrahan. Begitu juga dalam surah Al-Qasas ayat 29 dan surah Al-Maidah ayat 21. Cerita Nabi Musa juga berhijrah daripada Madian balik semula ke kampungnya di Mesir. Dan daripada Mesir, dia hijrah pula ke Palestin bersama dengan Bani Israel. Ini semua penghijrahan. Begitu juga dalam... Tak dengar Ustaz ya? Tak dengar suara ke? Dengar. Berapa ada orang komen tak dengar suara? Boleh teruskan ya? Baik. Begitu juga dalam surah Al-Kahfi ayat yang ke-10. Diceritakan tentang penghijrahan beberapa orang remaja lah, kita panggil Ashabul Kahfi ni, yang mana mereka ini telah berhijrah, lari daripada kerajaan ketika itu demi nak menjaga akidah mereka. Iz awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ustaz, ada orang komplain tak dengar tu. Boleh bagikan nasihat? Okay. Mungkin tengok kepada line tuan-tuan tu. Kalau tengok dia punya speaker tu, cakap ni orang lain semua dengar kenapa? Okey. Baik, kita sambung balik cerita tadi. Inilah antara yang saya sebutkan di awal tadi. Hijrah ni bukan Nabi kita je. Nabi-Nabi yang lain dulu-dulu semua hijrah. Jadi kalau orang tanya kenapa Nabi hijrah? Perintah Allah. Siapa Nabi tak nak ikut? Nabi-Nabi yang lain pun sampai 3-4 kali hijrah pun ada. Nabi Musa pak sana sini, sana sini, sana sini. Nabi Nuh nak hijrah, kena bawa kapal lagi. Nabi kita tak payah suruh buat kapal, tak payah apa. Jadi tidak ada sebab untuk Nabi kita tidak melaksanakan perintah hijrah itu. Yang kedua, faktor kedua, kenapakah Nabi dan para sahabat berhijrah? Berdasarkan dalil hadis, jelas menunjukkan bahawa faktor yang kedua, saya tak pakai laptop, saya pakai handphone. Jadi faktor yang kedua adalah kerana mereka semua nak mencari redha Allah. Redha Allah. Baik Encik Rohidin, masalah peranti dia kot, bukan peranti kita ya. So okey dah ni. Tak ingat nak cakap apa cerita apa tadi. Faktor kedua berhijrah. Faktor kedua. Mereka nak mencari redha Allah. Terima kasih admin. Mereka nak mencari redha Allah. Sebab itu dalam satu hadis riwayat Imam Bukhari, hajarna ma'an Nabi SAW nuridu wajah Allah fawaqa'a ajruna 'ala Allah. Kata para sahabat, kami dulu berhijrah dengan Nabi sebab nak mencari redha Allah. Dan kami telah mendapat pahala di sisi Allah kerana hijrah kami itu. Hadis ataupun azhar riwayat Imam Bukhari. Sebab itu apabila Nabi nak memulakan kerja hijrah, maka terkenalah Nabi telah menyampaikan satu hadis yang mana hadis ini begitu mustahab. Sehingga kan kalau kitab-kitab hadis, kitab-kitab agama, mesti masukkan hadis ni hadis pertama. Apakah hadis tersebut? Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa
Faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yatazawwajuha fa hijratuhu ila ma hajara ilahi, sampai habis hadis. Hadis panjang. Hadis ini dipanggil hadis Ummu Qais, hadis hijrah. Ketika sahabat nak hijrah, mereka excited sebab mereka dah berbelah tahun duduk di Mekah, kena embargo, kena di PKPD kan. Dia memang tak boleh keluar, berniaga tak boleh, apa pun tak boleh. Mereka telah lama di PKPD kan oleh orang Quraisy. Jadi mereka bila dapat peluang Nabi kata kita hijrah, mereka begitu excited sekali. Jadi bila jadi begitu, niat masing-masing sudah jadi berbeza-beza. Ada yang begitu excited sampai cepat packing barang. Kita hijrah cepat sikit ke Madinah. Kenapa you excited sangat? Oh, Madinah kalau bisnes bagus. Sini kita jual apa pun tak boleh. Kedai tak boleh buka. Surat kebenaran tak boleh berniaga. Susah kita berniaga Madinah. Madinah barang baik punya, orang mesti beli. Cepat. Jadi niatnya nak pergi Madinah kerana bisnes. Ada sampai ke telinga Nabi. Ada pula niat, jom kita packing barang. Hijrah ke Madinah. Kenapa beria sangat cepat sangat ni? Orang Madinah comel-comel. Kita kahwin dengan orang Madinah. Orang sini kulit macam kita, lebih kurang gelap-gelap. Tak ada. Orang sana kulit putih. Jadi dia niat kerana nak kahwin. Cerita ni sampai pada Nabi. Lantas Nabi panggil, Nabi buat induksi lah kalau kita sekarang ni. Nabi betulkan balik alignment. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yatazawwajuha. Semua niat, kata Nabi, semua amalan bergantung pada niat. Siapa hijrah kerana perempuan dia nak kahwin, dia akan dapat kahwin perempuan. Siapa hijrah kerana nak untung bisnes, dia dapat untung bisnes. Tapi kalau dia nak hijrah tu bukan kerana Allah dan Rasul, dia rugi. Sebab siapa hijrah kerana Allah dan Rasul, dia dapat Allah dan Rasul. Hadis riwayat Imam Bukhari. Jadi sahabat bila dah diperbetulkan oleh Nabi, akhirnya mereka tukar balik niat mereka pergi ke Madinah kerana mencari redha Allah. Ini faktor yang kedua. Faktor yang ketiga, para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in dan juga baginda Nabi kita, mereka sanggup untuk berhijrah tinggalkan kampung halaman kerana nak jauhkan agama daripada fitnah. Nak menjauhkan agama daripada difitnah. Sebab itu kata para sahabat, antaranya Ubaid bin Umair Al-Laitsi radhiyallahu anhu, dia pernah beberapa orang sahabat datang berjumpa dengan Aisyah radhiyallahu anha, bertanya tentang pengalaman dia berhijrah. Fasa'alnaha 'anil hijrah. Faqalat la hijratal yawm kana al-mu'minuna yafirru ahaduhum bidinihi ila Allah ta'ala wa ila rasulihi makhafatan an yuftana alaih. Kata Aisyah bila ditanya tentang hijrah dengan Nabi dulu, kata Aisyah, hari ni hijrah dah tak ada lagi. Dulu orang-orang beriman, mereka berlari kepada Allah dan juga Rasul dengan memikul agama. Sebab mereka tak nak agama ni kena fitnah di Mekah. Mereka lari kepada Allah, bukan lari dari Allah. Dia run to dengan run from ni beza. Sebab itu anak lari daripada rumah, kita kena check dia run from ke run to. Kalau run from boleh bawa kira, run to, lari kepada, itu masalah. Maka sahabat dulu, mereka lari kepada Allah, bukan lari daripada Allah. Lari menuju pada Allah, membawa bersama mereka agama, makhafatan an yuftana alaih. Sebab mereka tak nak agama ni terkena fitnah di Mekah. Ini hadis riwayat Imam Bukhari. Jadi itu faktor yang ketiga. Dan faktor yang keempat, para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in dan juga Nabi kita berhijrah adalah kerana nak menjaga iman. Nak jaga iman. Sebab itu saya ingin mengajak diri saya dan hadirin hadirat sekalian, mari kita memasuki tahun hijrah 1443 ini, kita berusahalah untuk menjaga nilai-nilai keimanan. Kita kena buat amalan-amalan yang boleh mengukuh dan memperkuatkan iman kita. Sekarang ini di seluruh negara kita sedang sibuk nak menguatkan tubuh badan kita, menguatkan imunisasi badan kita. 2 dah, 3 dah, macam-macam, berdah-dah dah, cocoknya lah.
Kita tak adalah cerita hal cocok, tetapi kita begitu concern sekali tentang soal nak kuatkan tubuh badan kita. Silakan, memang itu diperlukan, agama pun menyuruh. Tetapi jangan lupa, iman kita juga kena ada vaksin dia. Iman kita ni melemah. Dia perlu diperkukuhkan. Dia perlu diperkuatkan. Apa sebab? Iman yang kuat, dia akan melahirkan kenikmatan beribadat. Kalau kita selama ni dah ibadah, dah rasa boring sembahyang kat rumah. Boring lah duduk jadi makmum belakang Tok Imam, tak baca kuliah tiap-tiap malam ni. Kita dah sampai tahap cemuh beribadah, itu iman dah sahamnya turun. Itu perlu divaksinkan balik itu. Kerana iman ya kalau dia kuat, dia melahirkan kenikmatan ibadah yang akan dikecapi ketika melaksanakannya. Awal-awal PKP, Alhamdulillah, kalau kita tengok dalam Facebook, Instagram, orang mengaji luar biasa sekali. Wah, khatam sana, khatam sini. Tapi sekarang ni sayuk-sayuk dengar orang khatam Quran. Mengapa tak baca Quran? Boring. Dia kata, boring lah buat benda sama. Dia dah hilang kemanisan. Korang dah berzikir, korang dah. Buat apa sekarang? Sumpah seranah hanya kerja sekarang. Kerja sumpah seranah hanya sehari dua ni. Dah tak ada lagi. Kenapa dia cemuh? Bahasa orang kampung, cemuh. Dia dah jadi bosan dah. Dia buat benda yang rutin bagi dia. Benda sama saja. Mengaji. Semayang. Maka ketika itu kalau berlaku, maka iman ni kita kena kukuhkan balik. Hijrahkan kepada yang lebih baik lagi. Baik itu orang yang imannya itu ada vaksin, ada kekuatan, maka dia akan rasa seronok melakukannya, walaupun berlama-lama pun dia tak kisah. Kerana dia akan rasa khusyuk, rasa seronok, baca Quran, rasa habis satu makro air, alang kepalang, satu juzuk selalu, alang kepalang, 8 makro, wah terus baca. Dia ada satu keseronokan. Sebaliknya ibadah yang didasarkan oleh iman yang lemah, maka dia akan terasa begitu berat nak menghabiskannya. Seolah-olah dia membawa satu beban besar di atas bahu dan dia nak kalau boleh cepatlah bahu itu diringankan, dikeluarkan beban itu. Sembahyang Isyak 4 rakaat dia rasa Allah lamanya. Padahal Tok Imam baca izajah ya, tapi dia terasa lama betul. Sebab itu mari kita belajar daripada iktibar para sahabat. Mereka ni hijrah sebab nak perkukuhkan iman. Soalnya kita sekarang, kita tak timbul masalah nak kena hijrah ke tempat lain, nak pergi ke Singapura ke tak ada dah. Jadi apa yang kita boleh buat di dalam suasana kita PKP ni, dalam fasa pemulihan ini? Baik, Allah Ta'ala berikan panduan. Iman ni kalau engkau tak vaksinkan dia, tak memperkuatkan dia, dia akan lemah. Maka pertama sekali para ulama mengajarkan, ni tips lah untuk kita nak memperkuatkan iman. Nombor 1, jangan tinggal berdoa. Berdoa supaya iman itu kuat. Wallazina tadau zadahum hudaw wa atahum taqwahum. Dan orang-orang yang menerima petunjuk Allah, Allah tambah petunjuk kepada mereka dan memberikan balasan ketakwaannya. Surah Muhammad ayat yang ke-17. Kata para ulama yang disebutkan sebagai wa'atahum taqwahum, tambahan petunjuk ataupun hidayah Allah itu adalah dimaksudkan dengan diberi kekuatan kepada iman dia. Bagaimana cara untuk kita berdoa? Doanya doa yang mudah saja. Sebagaimana yang Nabi SAW mengajarkan kepada kita ketika kita dalam keadaan ragu-ragu dalam nak mengerjakan sesuatu, maka Nabi ajar ucapkanlah amantu billah wa rasulihi. Aku beriman pada Allah dan kepada Rasulnya. Ucapkan itu. Begitu juga ketika kita berada di akhir sebelum daripada salam dalam solat kita. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku pada agamamu. Jadi langkah awalnya saudara-saudari sekalian adalah langsung mohon pada Allah supaya dikuatkan. Ini nombor 1. Yang kedua kata ulama, kena banyak berzikir. Berzikir ni boleh kuatkan iman. Dengan berzikir, insya-Allah kita dapat ketenteraman dalam hati.
Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Iaitu orang-orang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan ingat kepada Allah. Ingatlah, hanya dengan ingat kepada Allah, hati kamu akan jadi tentram. Surah Ar-Ra'du ayat 28. Marilah kita dalam suasana pandemik sebegini, kita sering duduk dalam majlis-majlis zikir. Majlis zikir ni sekarang tak boleh secara bersemuka, kita buat secara atas talian sebegini. Sebab majlis-majlis zikir ini, dia adalah majlis para malaikat. Malaikat mana duduk? Dia duduk dalam majlis-majlis zikir. Sebab itu dalam satu hadis sebutkan, Nabi cerita, tidaklah ada sekelompok orang yang duduk berzikir kepada Allah kecuali illa hafathumul malaikah. Mereka akan dikelilingi oleh malaikat. Dan wa ghasyiathumur rahmah. Rahmat Allah akan meliputi kumpulan itu. Wa nazalat alaihimus sakinah. Dan akan diturunkan kepada kumpulan itu ketenangan kepada mereka. Ini hadis Nabi, hadis riwayat Imam Muslim. Jadi orang yang banyak berzikir, itu memang dapat ketenangan, iman makin kuat. Cuma, apa bentuk majlis zikir? Kita jangan ingat majlis zikir ni hanya duduk saja. Allah, Allah, Allah. Tidak. Para ulama memberikan beberapa kategori majlis zikir. Pertama, majlis yang kita duduk bersama-sama, kemudian masing-masing berzikir dengan perlahan. Jenis-jenis zikir yang kita ucapkan adalah, ini yang maksud, tasbih. Mana subhanallah, subhanallah. Ataupun takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ataupun tahmid, alhamdulillah, alhamdulillah. Ataupun tahlil, la ilaha illallah. Yang empat ini disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim. Confirm. Buat, ini memang sunnah Nabi betul. Begitu juga kita berzikir, misalnya, meminta surga kepada Allah. Boleh? Minta surga kepada Allah. Bacalah zikir yang dikarang oleh para ulama dulu misalnya. Ada juga doa-doa minta zikir. Zikir minta surga. Ilahillah stulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahil. Tuan-tuan suara sedap nyanyikanlah. Ni. Minta surga. Kemudian mohon perlindungan daripada Allah daripada api neraka. Itu juga zikir. Begitu juga ucapan istighfar. Astaghfirullahalazim. 3 perkara ini juga disebut dalam hadis riwayat Imam Muslim. Jadi ada 6 zikir yang maksur yang Nabi SAW ajarkan. Dan bentuk zikir ini semuanya ada di dalam hadis-hadis ada disebutkan. Innallaha wa malaikatu yatufuna fi turuqil yatamisuna ahli zikri. Allah Ta'ala memiliki malaikat-malaikat yang akan mencari orang-orang yang berzikir di atas muka bumi ini. Jadi malaikat ni pusing sana, pusing sini, mencari orang yang berzikir. Jadi jangan tinggalkan majlis zikir. Tapi saya ulang sekali lagi, seelok-eloknya zikirlah secara perlahan. Sebab ia adalah adab yang Allah Ta'ala telah perintahkan. Ini bukan soal mengganggu ketenteraman jiran. Apa tak? Ini adab. Adab. Wazkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifatan wa dunal jahri. Itu Allah Ta'ala sebut. Dan zikirlah. Dan sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut. Wadunal jahri, dengan tidak mengeraskan suara. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-A'raf ayat 205. Mana boleh nak baca zikir, kuat boleh, slow boleh, tapi bagus baca slow. Ini majlis zikir yang pertama. Majlis zikir yang kedua adalah duduk bersama-sama membaca dan belajar Quran. Macam tuan-tuan misalnya di pihak Artab ke pihak-pihak karantina, baca Quran, mempelajari Quran. Ini semua adalah majlis zikir. Tapi caranya adalah salah seorang baca dan yang satu tu mendengar. Seorang baca dan satu lagi mendengar. Ini dipanggil sebagai tadarus. La yaqudu qaumun yadhkuruna Allah azza wa jalla illa hafathumul malaikah wa ghashiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fiman indahu. Mana-mana orang yang berzikir, sama ada membaca Quran dan sebagainya, dapat macam-macam kelebihan. Dan yang kemuncaknya kata Nabi, namanya Allah akan sebut di hadapan para malaikat. Jadi caranya, seorang baca, seorang mendengar. Dalam satu hadis disebutkan daripada Abdullah Mas'ud radhiyallahu anhu,
Qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam iqra alayya. Kata dia, Nabi satu hari panggil saya, dia kata bacakan Quran kepada saya. Maka saya pun jawab, Aqra alayka wa alayka unzil. Patut ke saya bacakan Quran pada Tuan? Pada Tuan sendiri adalah orang yang diturunkan Quran padanya. Qala fa inni uhibbu an asma'ahu min ghairi. Nabi jawab, aku suka mendengar Quran lain daripada aku yang membacanya. Mana orang baca, Nabi pun suka mendengar. Jadi ini bentuk zikir yang kedua, iaitu majlis Quran. Dan bentuk majlis yang ketiga adalah menghadiri majlis ilmu. Para ulama berbeza pendapat. Adakah majlis ilmu macam yang kita laksanakan sekarang ini, adakah ini termasuk sebagai majlis zikir? Ini ada khilaf ulama. Ibn Hajar mengatakan bahawa majlis ilmu tak dikategorikan sebagai majlis zikir. Yang ini kita hormatlah pendapat dia. Dan kalau ada di kalangan penceramah mengatakan ceramah bukan majlis zikir, kita pun terima pendapat itu. Tetapi ada pendapat yang lebih kuat, iaitu kata Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Salihin. Dan Imam Nawawi pun buat satu bab nombor 247. Ceritakan bahawa ada hadis yang menunjukkan bahawa majlis ilmu juga adalah majlis zikir. Sebagaimana kata Abu Waqid Al-Laythi, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainama huwa jalisun fil masjid wan nasu ma'ahu idh aqbala nafarun salasatun. Satu hari ketika Nabi sedang duduk dalam masjid, tiba-tiba datang 3 orang. Maka 2 orang datang jumpa Nabi, seorang tu pergi. Orang kedua orang tadi berhenti di hadapan Nabi, yang satu lagi dia hanya mengintai di celah-celah halaqah, tempat-tempat yang diasingkan dengan orang. Adapun wa amal akhar fajalasa khalfahum. Adapun orang-orang yang lain duduk di belakang mereka. Adapun orang ketiga, maka dia berpaling dan kemudian dia pergi. Maka selepas daripada selesai, Nabi pun bersabda kepada para sahabat, ala ukhbirukum anin nafari salasati. Maukah kamu aku beritahu tentang 3 orang yang datang tadi? Kata Nabi, adapun salah seorang daripada mereka, dia mendekat kepada Allah, maka Allah pun dekat pada dia. Wa amal akhar fastahya Allahu minhu. Adapun hak seorang lagi, dia malu kepada Allah, maka Allah pun malu kepada dia. Tapi orang yang ketiga, dia berpaling daripada Allah, maka Allah pun berpaling daripada dia. Hadis riwayat Bukhari dan juga Imam Muslim. Kata Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr dalam kitab Fiqh Ad'iyah wal Azkar, majlis ilmu ini dia adalah jauh lebih baik daripada majlis zikir. Apa sebab? Kerana belajar halal dan haram, belajar Al-Quranul Karim, belajar riwayat hidup Nabi SAW. Inilah sebaik-baik zikir dan sebaik-baik peringatan, kerana majlis-majlis ilmu dia berkisar antara fardu ain dan fardu kifayah. Sedangkan zikir semata-mata, subhanallah, alhamdulillah, Allah, 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 itu adalah tatawuk yang murni, disukai, tetapi dia tidak banyak memberi input yang baru dari segi ilmu dan sebagainya. Yang penting kita sekarang ni yang duduk dalam majlis ini adalah majlis ilmu. Dan majlis ilmu, kata ulama, boleh, majlis zikir seperti ini boleh memberikan kekuatan kepada iman. Yang ketiga, vaksin untuk iman adalah istiqamah. Mesti mau istiqamah. Istiqamah ni susah, kita tak nafikan. Dia yang senang istirahat. Istiqamah susah. Istirahat pun masalah, tidur pada pagi sampai ke malam. Yang susah istiqamah, nak melakukan kebaikan itu susah. Dan yang keempat, hendaklah banyak bersyukur. Bersyukur kepada Allah atas segala nikmat iman. Kerana keimanan adalah nikmat Allah yang teragung sekali. Sudah pastilah dengan bersyukur terhadap nikmat iman itu, Allah janji akan menambahkan lagi keimanan kepada kita. Kan Allah janji, wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ingatlah tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya kalau kamu bersyukur nescaya aku akan tambah, tapi kalau kamu kufur, ingat bahawa azabku sangat pedih. Dan itu adalah yang Allah sebut dalam Quran, segala nikmat yang kita syukur Allah akan tambah pada kita. Sebab itu muslimin muslimat sekalian, inilah antara sebab musabab para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in
dan juga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sanggup melakukan pekerjaan hijrah ini walaupun mereka terpaksa menempuh kesusahan yang pelbagai. Dan inilah juga punca utama kenapakah bila tiba bulan Muharram kita mengadakan peringatan hijrah ini, supaya kita pun memberi tambahkan keazaman dalam diri untuk melakukan lebih baik daripada yang sebelumnya. Dia kalau ikutkan tuan-tuan dari segi sejarah, Muharram ni tak ada kena-mengena pun dengan peristiwa hijrah. Itu barang perlu diingat. Nabi tidak berhijrah pada bulan Muharram. Nabi berhijrah pada bulan Safar. Yang paling tepat sekali. Nabi bergerak ke Sur, iaitu ke Gua Sur, hari Khamis 26 hari bulan Safar. Bersamaan 9 September tahun 622 Masihi. Dan 25 hari kemudian, Nabi tiba di kota Madinah pada hari Isnin 22 Rabiul Awal bersamaan 4 Oktober tahun 622. Tapi mengapakah kita mengadakan sambutan hijrah pada bulan Muharram ini? Sebab ijtihad daripada Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Iaitu 16 tahun selepas Nabi hijrah, Sayyidina Umar telah meletakkan tahun Islam yang pertama bermula daripada hijrahnya Nabi. Kenapa dia melakukan sedemikian? Ada dua punca riwayat yang berbeza. Riwayat yang pertama daripada Maimun bin Mahran radhiyallahu anhu diceritakan bahawa ada orang yang tulis surat kepada Sayyidina Umar pada masa itu, dia hanya tulis bulan Syakban tanpa menyebut tahun. Jadi bila dia hantar surat pada Sayyidina Umar jadi keliru. Ini surat tahun bila? Kan surat tahun lepas, kawan tak tahu. Zaman itu tahun tidak ada. Tahun hanya pakai sempena. Tahun gajah, tahun banjir dan sebagainya. Riwayat yang kedua daripada Abu Sya'bi. Asy-Sya'bi menyebutkan Abu Musa Al-Asy'ari, dia pernah komplain kepada Sayyidina Umar kerana surat menyurat rasmi kerajaan masa itu tak ada tahun. Semua ada bulan saja. Dia 12 bulan yang kita kenal sekarang, Rajab, Muharram, Safar ni memang ada daripada zaman dulu lagi. Tapi tahun tidak ada. Jadi Umar merasakan something wrong lah. Kalau kita orang Islam ni tak ada tahun. Maka kata dia, "Du'u lin-nasi syai'an ya'rifunahu min at-tarikh." Kata Umar, rakyat datang bincang macam mana kita ni boleh jadikan satu acuan untuk mengetahui tahun kita lepas pada ini. Jadi ada yang mencadangkan, "Tuan, apa kata kita guna pakai sajalah kalender Julian yang telah pun wujud sejak pada tahun 46 sebelum Masihi, iaitu Julius Caesar dulu dia pernah memperkenalkan kalender. Kerajaan Rom ni maju ketika itu, dia dah guna kalender." Maka Sayyidina Umar mengatakan, kalau guna kalender orang, buat apa? Inovasi lah. Kita cipta kita punya sendiri, produk kita sendiri. Jadi banyaklah usul-usul. Kata Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani, kanatil qadayatil lati ittafaqat lahu wa yumkin an yuwarrikhuhu biha arba'ah. Daripada banyak cadangan-cadangan usul-usul yang dikemukakan nak tahu tahun pertama Islam ini, ada 4 saja yang terbaik yang Sayyidina Umar tengok, ini boleh dipertimbangkan. Maulidi, wa mab'athi, wa hijrati, wa wafati. Pertama sekali kita kira tahun Islam ni start pada tahun Nabi dilahirkan, maulud dia. Ada yang cadang kita ambil daripada tahun Nabi diutus menjadi Nabi. Ada yang cadang kita ambil start daripada Nabi hijrah. Dan ada usul yang keempat, kita start kiraan daripada Nabi wafat. Jadi dibuatkanlah seminar, kolokium, simposium, bincangkan. Farajaha indahum ja'alaha minal hijrah li'anna al-maulid wal mab'as la yakhlu wahid minhuma minan niza' fi ta'yin as-sanah. Setelah mereka buatkan perbincangan, mereka bersetuju memilih hijrah. Apa sebab? Mereka tidak mahu memilih maulud atau maulid sebagai kiraan tahun Islam. Mereka juga tidak mahu memilih tarikh Nabi dilantik menjadi Nabi sebagai permulaan tahun Islam, sebab la yakhlu wahid minhuma minan niza' fi ta'yin as-sanah. Kerana kedua-dua peristiwa itu tidak ada tarikh yang tepat kita nak tentukan. Dan Sayyidina Umar khawatir tiap-tiap tahun umat Islam akan kelahi nak bincangkan betul ke tidak tarikh yang kita sambut. Sedangkan kita buat maulid ni pun berapa orang mengatakan sambutan kita ni tak betul. Bukan tak betul, salah sambutan. Mengatakan yang kita sambut tu adalah tarikh
yang Syiah buat untuk meratapi kematian Nabi, macam-macam. Artinya perdebatan tak akan pernah habis. Jadi saya Umar kata tak payah ambil maulud dengan tarikh lantik jadi Nabi, ini la yakhlu minhuma wahid minhuma min nisa'. Tak selesai perdebatan nanti. Dan Umar juga menolak pemilihan waktu wafat. Wa amma waktul wafat fa'raduhu anhu. Dia tolak usul itu. Sebab lima tuqi'a bi zikrihi min al-asafi alaih. Dia khawatir nanti orang tiap-tiap tahun bila sambut tahun baru pakat nangis ramai-ramai. Nangis mengenangkan Nabi dah tak ada. Panggil penceramah tahun baru, penceramah pula pandai ceramah jadi menangis-menangis. Umatku, umatku, hanya cerita umatku, bahan menangis belaka dengan Perdana Menteri, dengan menteri-menteri dalam jabatan Perdana Menteri. Semua sambutan tahun baru menangis belaka sebab dia cerita umatku. Sedangkan kita nak masuk tahun baru ni, kita nak jadi semangat. Jadi Sayyidina Umar pun mengatakan bahawa fahassara fil hijrati. Maka kata dia, kita ambil hijrah Nabi lah. Ini kita boleh rujuk kisahnya dalam kitab dalam kitab Fathul Bari. Sebab itu bermulalah kiraan di zaman Sayyidina Umar itu Khamis 8 Rabiul Awal tahun 17 Hijrah bersamaan tahun 638 Masihi. Jadi itulah puncanya, nak bagikan kita ni semangat untuk melaksanakan kejayaan dan kegemilangan. Baik itu sama ada kita sedar ataupun tidak, hijrah ini adalah sunnatullah. Tiap-tiap hari kita berhijrah tanpa sedar. Sebab itu orang yang tidak mau berubah, tidak mau berhijrah, dia akan jadi umat masa lampau. Mana ada orang yang tak berhijrah? Dulu kita duduk satu alam namanya alam roh. Adakah kita duduk di alam roh itu kita kekal? Tidak. Pindah ke satu alam namanya alam rahim. Adakah duduk di alam rahim kita kekal? Tidak. Pindah pula kita ke satu alam namanya alam dunia yang sedang kita lalui sekarang. Entah 10 tahun, 20 tahun, 40 tahun, 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun. Pindah lagi ke satu alam. Alamnya namanya alam barzakh. Sebab itu musim-musim pandemik ini kita melihat hari-hari orang berpindah ke alam barzakh. Saya ingat tuan-tuan yang duduk di negeri-negeri yang fasa pertama ni macam menunggu hukuman mati je, death sentence je. Hari-hari Allah tengok berita orang ni mati. Memang ini sunnatullah. Nanti alam barzakh adakah kekal duduk di alam barzakh? Tidak. Nanti pindah lagi ke satu alam namanya alam kiamat. Dan begitulah seterusnya. Baik itu pada kesempatan ini kita dalam suasana pandemik. Kemunculan varian-varian baru, super strain ataupun varian Delta yang terbaru pula Lambda ke Labamba, lupa. Lambda, Labamba. Lambda. Delta dengan Lambda. Kita pun kadang pening juga. Allah alam, tidaklah nak campur adukkan tajuk pada malam ini. Sebab pasukan-pasukan penyelidik di universiti, mereka buat kajian-kajian tentang COVID-19 ni begitu banyak sekali. Dan kajian mereka buat ini tersenarai dalam artikel berimpak tinggi, Q2. Ini bukan kajian tepi jalan ni. Dah. Ini kajian universiti, kajian akademik. Dan kajian tentang COVID-19 ni memang banyak. Di seluruh dunia ada 65,000 COVID-related publications. Di Malaysia saja ada 750 kertas kajian dan penulisan tentang COVID. Ini universiti saja buat. Belum cerita yang MKN buat, Task Force COVID buat. Belum cerita lagi. Artinya ramai orang buat kajian. Macam mana kita nak menangani masalah pandemik ini. Semua begitu bagus sekali. Tapi barang perlu kita ingat. Apa juga perkara, hukum asas untuk mencipta kejayaan mesti ada perubahan. Transformasi. Kalau telah setahun kita melakukan usaha, tetapi angka semakin naik, maka perlu ada perubahan. Kata Albert Einstein, orang gila je yang nak berubah, tapi pendekatan dia cara lepas. Orang gila, kata dia. We cannot solve our problem with the same thinking we use when we created them. Ya, ini dalam Quran disebutkan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tak akan mengubah kamu, tak akan menolong kamu, tak akan menggantikan kesusahan kamu
Sehingga kamu sendiri yang berubah. Kamu sendiri yang mengubah diri kamu sendiri. Surah Ar-Ra'du ayat 11. Sebab itu kalau kita dah berusaha tapi gagal, ubahlah. Sebab kegagalan ini, dia punca dua sebab saja. Pertama, orang yang hanya berfikir tapi tidak pernah bertindak. Yang kedua, orang yang telah bertindak tapi tak pernah berfikir. Adakah tindakannya itu betul? Those who thought and never did, and those who did and never thought, tak akan mencipta kejayaan. Maka mudah-mudahan dengan kita berada pada musim hijrah, bulan kemerdekaan, maka kita boleh mencipta kejayaan yang lebih hebat lagi daripada sebelumnya. Sebab saya kira sekadar itulah dulu sembang-sembang kita pada kesempatan kali ini. Sekali lagi saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh rakan-rakan yang sudi bergabung dengan kita pada malam ini, khususnya kepada rakan-rakan kita daripada Artab ataupun Abdul Rahman Talib anak beranak, khususnya kepada Ustaz Hamdan Muhammad, dan juga kepada rakan-rakan pelayar yang mengikuti kita di Riyadhul Jannah dan juga karantina Tahfiz Malaysia. Saya kira sekadar itu sembang-sembang pada malam ini. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf sebarang kekurangan. Mudah-mudahan kita bertemu pada lain-lain kesempatan. Sebelum berpisah, marilah kita menadah tangan berdoa. Moga pertemuan kita ini sama-sama mendatangkan keberkatan daripada Ilahi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arzuq baladana khasatan wa sa'iral biladil muslimin amatan as-sakha wan nama war raha wa fadha bihifzika min kulli makruh ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal judham min sayyi'il asqam wa na'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq ya kafi ya syafi ya wafi ya hamid ya majid. Irfa' anna kulla ta'bin syadid waqfina minal hadi wal hadid wal maradi syadid. واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه غيرك اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا تحصنا بذي العزة واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت اللهم اصرف عن ولايتنا وماليزيا وسائر البلاد المسلمين هذا الوباء وقنا شر الداء ونجنا من جميع أنواع البلاء بلطفك يا لطيف إنك على كل شيء قدير سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين والله أعلم. Silakan Ustaz.